Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini Sabtu 10 Rabiul Tsani 1444 bersamaan dengan 5 hari bulan 11 2022, kita dapat mulakan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah ni surah yang popular, selalu disebut-sebut oleh orang dan dibaca oleh orang kerana dikaitkan dengan rezeki. Kita ni kalau kait dengan rezeki, semangat selalu. Surah Waqi'ah, surah tarik rezeki. Solat duha, solat rezeki. Semua surah-surah Al-Quran ni surah yang berkat belaka. Bacalah surah apa pun, insya-Allah rezeki mari. Cuma nak spesifik dia ni, sebagaimana yang kita baca surah Al-Mulk pada waktu malam, surah Al-Munjiyat, Al-Mani'ah, yang menyelamatkan daripada azab kubur, itu ada hadis. Yang ni pun ada hadis. Cuma kedudukan hadis dia insya-Allah kita akan cerita di akhir nanti. Akhir tentang fadailus surah al-waridah fil sunnah. Kelebihan-kelebihan surah ini yang terdapat dalam kitab-kitab hadis. Jadi kita tengok apa pandangan alim ulama kita dalam masalah ini. Namun yang besarnya surah Al-Waqi'ah ini mari selepas daripada surah Ar-Rahman. Dia panggil seolah-olah dua surah ni surah berkembar. Sebab apa dia berkembar? Sebab dua-duanya cerita tentang kiamat. Ini kita akan cerita nanti dalam munasabah tartib as-suwar. Munasabah susunan surah. Jadi inilah dia muqaddimah kita. Muqaddimah surah Al-Waqi'ah. Kalau tak dapat masuk ayat pun kita kira muqaddimah dulu untuk mengenali surah dan memahami apa yang terkandung di dalamnya. Baik para jemaah, para pelajar sekalian, kita mula dengan membaca beberapa ayat daripada permulaan surah Al-Waqi'ah ini. Jadi surah Al-Waqi'ah surah yang ke-56. Surah yang ke-56 masih lagi dalam juzuk yang ke-27, mengandungi 96 ayat. Kita baca dulu, kemudian kita balik ke muqaddimah intisari kandungan surah. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi, muka surat 1196. 1196. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة
Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Sekarang ini undur balik ke belakang muka 1195, kita nak pergi kepada muqaddimah dan intisari kandungan surah ini secara ringkasnya. Surah ini, tengok dalam kitab kita ni kata, surah ini, yakni surah Al-Waqi'ah, diturunkan di Makkah. Gaya tafsir pimpinan dia mula dengan Al-Makki wal-Madani dulu. Makki wal-Madani. Surah ini diturunkan di Mekah. Dia kata suratul waqi'atu al-waqi'ah makkiyatun. Diturunkan di Mekah. Wa qila illa ayatan minha. Ada khilaf sikit ya. Ada yang mengatakan kecuali satu ayat daripadanya, wa hiya qauluhu ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kata hak ni madaniyah. Ayat 82. Wa qila wal ayatu allati qablaha. Wa qila as-suratu kulluha madaniyah. Ada kata surah ni madaniyah belaka. Khilaf banyak juga tu. Tetapi wa huqiyal ijma'u ala zalik, sebahagian daripada ulama tafsir kata dah ijma' dah. Macam Ibnu Atiyah Al-Fairuz Abadi kata ijma' ulama surah ini makkiyatun. Makkiyah. Wa nasaba Ibnu Jauzi ila al-aktsarin al-qaul. Ibnu Jauzi kata tidak ijma' tapi ramai majoriti ulama tafsir mengatakan surah ini makkiyatun. Surah diturunkan di Mekah. Para pelajar kena ingatlah Makkiyah Madaniyah ni. Bila kata Makkiyah, mana surah yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi kita berhijrah. Kalau kata Madaniyah, selepas hijrah. Walaupun dia mari Mekah. Turun di Mekah tapi marhalah. Dia panggil peringkat. Adalah beberapa ayat yang khilaf. Tapi kita boleh letakkan keseluruhan dia, simah dia, ciri-ciri dia, surah ini makkiyatun, kerana dia banyak menyebut tentang kiamat, tentang hari akhirat, tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dia tidak sebut tentang hukum. Ciri-ciri Madaniyah biasa dia pergi kepada hukum. Sebab di Madinah kita ada kerajaan, kita ada negara yang kita boleh laksanakan apa yang kita sudah ada. Ini pentingnya ada negara bagi umat Islam, barulah dia boleh laksanakan undang-undang syariat. Kalau kita tak ada negara, duk main lagu ni, nak pindah sikit undang-undang pun, nyecelek mata di kawan-kawan sebelah, tak jadi nak pindah. Tu kawan-kawan sebelah bukan Islam, tak bersunat, hak bersunat pun ada juga. Jeling juga tak apa setuju. Kita kata ini pun satu masalah. Baik. Mengandungi, tengok balik atas, mengandungi 96 ayat. Surah Al-Waqi'ah ni ada 96 ayat. Asma'us surah, nama-nama surah. Dinamakan surah Al-Waqi'ah. Apa dia makna Al-Waqi'ah? Makna hari kiamat. Sebab salah satu daripada nama kiamat itu Al-Waqi'ah. Waqi'ah ni kiamat. Ini yang sebetulnya kalau kita nak baca setiap hari surah Al-Waqi'ah ni, maknanya setiap hari kita pasang break. Dia ingatkan mati ya. Bila ingatkan mati kita tak beranilah buat maksiat. Ni bila kita tak mikir Waqi'ah ni untuk peringatan kepada mati, kita ingat surah untuk dapat projek ya, lagi kuat. Lagi baca Waqi'ah, lagi kejar dunia. Kita kata ini terbalik. Terbalik. Sepatutnya orang yang mentadabbur surah Al-Waqi'ah banyak, dialah menambahkan kezuhudan dalam hidup dia. Sebab surah ini bercakap tentang kiamat. Kita lagi kuat Waqi'ah, lagi tinggi ketamakan pada dunia, kita kata la.
Itu salah channel nak buat dia. Jadi dinamakan surah Al-Waqi'ah, hari kiamat. Kerana pada awal surah ini Allah SWT menegaskan bahawa apabila berlaku hari kiamat itu tiada sesiapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya. Nak dusta apa lagi? Main yang berasak depan mata ni. Nah, yang berani dusta ni belum tengok ya. Belum tengok. Hari ni orang berani dusta. Dia kata kiamat tak ada, tak berlaku kiamat. Kalau mati jadi tanah. Alhamdulillah. Bila kita yang beriman ni, kita yakin daripada sekarang. Dan depan mata kita bila kita tengok esok pun, kita sudah yakin. Yakin saja tak cukup. Yakin dan membuat persiapan. Itu yang paling penting sekali. Yakin, kita yakin. Awak yakin kiamat? Yakin. Macam mana solat tak apa rajin juga tu? Dia panggil tak boleh yakin teori lah. Yakin amali. Itu yang sepatutnya dalam hidup kita ni. Yakin amali. Yakin teori orang tak main. Dia panggil yakin teori tak boleh. Kerana di awal surah ini, surah Al-Waqi'ah ini, Allah SWT menegaskan bahawa apabila berlaku hari kiamat itu, tiada sesiapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya. Bila berlaku kiamat, tak ada siapa boleh dusta. Dia kata, tak jadi, tak berlaku, tak. Tidak ada harapan untuk kita nak mendustakan sebab benda tu sudah ada depan mata. Kita pergi tengok sendiri satu benda, depan mata kita ada. Mau engkar lagi? Sebagaimana kata orang, tidak betulnya kepala siapa yang mengingkari adanya matahari di siang hari. Hari tak hujan macam ni lah, hari hujan macam ni, tak ada matahari juga. Jadi orang yang mengingkari adanya matahari, sedangkan dia duduk di bawah terik matahari, kita kata nak kata apa orang tu? Paling comel bahasa, orang tak cerdik. Itu ialah. Kalau orang kapur ni mudah, orang tak empuk dia kata. Tak empuk ni maknanya tak boleh buat kira lah. Kira apa orang tak empuk. Baik. Intisari kandungan surah. Intisari kandungan surah dulu. Sebelum tu, jadi napa kata di Ibnu Ashur rahimahullahu taala, wa hakadha, demikianlah summiyat fil masahif wa kutubis sunnah. Maknanya nama Al-Waqi'ah itulah yang dinamakan dalam Quran-Quran yang ada di tangan kita ini, dan juga dinamakan dalam kitab-kitab hadis dengan surah Al-Waqi'ah. Fala yu'rafu laha ismun ghairu hadha, tidak dikenali nama lain. Maknanya nama lain tak ada. Surah Waqi'ah ni satu nama je. Nama dia Al-Waqi'ah. Nama yang kedua, yang ketiga tidak ada. Macam kita dengar surah-surah lain kan, ada 2-3 nama. Tapi yang ni tak ada nama. Nama dia Al-Waqi'ah. Itu je nama dia. Intisari kandungan surah ini. Apa dia intisari dia? Bagi menolak anggapan kaum kafir musyrik yang meragukan hari akhirat. Jadi puak kafir dia tak percaya. Mana ada dia kata kita sudah mati jadi tanah mau hidup balik. Tak ada. Satu lagi hujah dia kata tok nenek yang pergi mati dah tu tak balik-balik pun. Dia pening kepala. Orang cakap dia balik bukan sekarang, balik di akhirat esok. Yang pergi sekarang ni tak balik dah. Yang awak pergi nak minta sekarang itu kenapa? Ini masalah. Jadi kaum kafir musyrik yang meragukan hari akhirat, Allah Ta'ala membentangkan berbagai-bagai dalil yang membuktikan bahawa hari kiamat tetap berlaku. Banyak benda lah kita akan tengok nanti. Dalil dia panggil hissi, dalil ma'nawi. Biasanya dalil hissi ni Allah Ta'ala tunjuk pada kita kejadian-kejadian makhluk depan mata kita lah. Pokok bumi yang kering jadi bila turun hujan segar balik, kecuali hujan banjir, anyuk, cerita lain. Kita tak kira hak biasa-biasa. Maknanya bukti sudah cukup, dan mula berlakunya hari itu ialah semasa dunia ini dan segala isinya dihancurkan. Dunia kita ada ni acur lebu habis. Bangunan pencakar langit itu tak melangit dah.
terbalik kuat habis, hancur. Nak kata apa? Dan digantikan dengan alam yang baru, nama dia alam akhirat. Sebab itulah kita sekarang ni duduk di atas dunia ni, dia panggil alam dunia. Apa makna alam dunia? Alam yang dekat dengan kita. Itu dia panggil dunia. Kita ni bila sebut dunia, nampak duit, nampak fulus. Dua dunia belakang tu, duk nampak projek, dunia. Hak sebenarnya, alam dunia ini, maknanya alam yang kita dekat dengan kita, yang kita duduk sekarang, nama dia alam dunia. Tujuan alam ini apa dia? Untuk membuat persiapan ke akhirat. Kata di ulama ahli fikir, hukama, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat kita bercucuk tanam. Nak pergi menuai di mana? Di akhirat. Maknanya kata-kata dia tu jelas kepada kita dunia ni tempat apa ni, cucuk tanam. Sebagaimana kata orang lain, dunia tempat meninggal, bukan tempat tinggal yang kekal. Kita nak meninggalkan apa? Tinggalkan amal-amal kebajikan yang baik, barulah kita selamat. Pada saat itu, satu lagi dipanggil alam barzakh. Alam kubur tu nama dia alam barzakh. Lesh, kenapa? Dia panggil alam pemisah. Dunia tidak, akhirat tak lagi. Tapi dia punya interaksi dengan alam dia. Alam dia. Bila kita bagi salam pada orang mati boleh menjawab. Macam mana dia jawab? Jadi kalau kita duk mikir dengan otak kita, kalau kata dia boleh jawab, baik kita bagi handphone ke orang mati. Kawan ada? Kita cah bateri sekali dengan power bank, tahan setahun kita kata. Bolehlah kita tanya khabar. Saudara, semalam malaikat mari ke? Dia jawab mari dah. Dia tanya ke, saya baca surah Al-Mulk selamat. Oh, segar kita dah. Itu dia panggil alam. Alam duduk belakang rumah, belakang pondok kita ni, kubur tu. Kalau kita pergi gali hak tanah 2-3 hari lepas, jumpa lagi tuan dia. Kalau hak lama-lama tu, ada yang sudah hancur. Dan ada juga yang Allah beri kemuliaan dia tidak hancur. Cuma ingatlah kubur-kubur yang tak hancur jangan duk tanda. Nanti orang pening kepala dia mari minta benda lain pula. Jangan. Rahsiakan benda tu. Ada orang yang tak hancur. Mayat dia. Dia mayat ni kalau tak hancur dia package. Kai kapan dia pun tak hancur. Tidak kata tubuh tak hancur, terbogel dia lah. Allah Taala pelihara dia sekali dengan kai kapan dia. Tak hancur. Pelik. Alam barzakh ni alam yang pelik. Pemisah di antara dunia dengan akhirat. Dia bukan akhirat, dia bukan dunia. Dia menumpang di atas dunia tapi. Kemudian alam yang ketiga dipanggil alam akhirat, alam yang akhir, alam yang lain lepas pada ni. Yauma tubaddalul ard ghairal ard. Allah Taala tukar bumi ni, bukan supaya kita ada hari ni. Tak ada pokok, tak ada apa, bangunan-bangunan semuanya kosong. Baik. Pada saat itu, saat akhirat, manusia akan terbahagi kepada 3 puak yang berlainan keadaannya. 3 puak yang berlainan. Pertama, puak ashabul yamin. Orang yang menerima suratan tangan kanan. Yang sungguh berbahagia kerana mendapat sebaik-baik balasan. Allahumma ja'alna min ashabil yamin. Ya Allah, jadikan kita ini daripada golongan sebelah kanan. Yang kedua, puak pihak kiri. Ashabus shimal dia panggil. Orang yang sebelah pihak kiri, penerima surah amatan di sebelah tangan kiri yang akan menderita azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Azab mulai keluar daripada kubur dah huru-hara. Ya, duduk lain kubur lagi huru-hara dah. Keluar daripada kubur juga huru-hara. Keluar di akhirat juga huru-hara. Kita mengatakan ini satu perkara yang cukup menakutkan kita. Yang ketiga, as-sabiqun as-sabiqun. Puak yang telah mendahului dalam mengerjakan kebaikan di dunia dulu. Cepat dia. Apa saja perintah Allah Ta'ala dia terus lakukan. Apa saja larangan Allah Ta'ala larang terus dia tinggal. Dia tak mikir banyak. Kita hari ni nak buat juga tanya pula. Banyak mana pahala dia?
Sebab itulah orang pereka-pereka dia panggil skema agama ni, duk mereka pahala sendiri. Siapa dia baca hak ni dapat sekian. Tak ada pun dalam hadis, dalam sunnah tak ada. Tapi berani dia orang reka-reka, itu dia panggil skema dalam agama. Bahaya skema agama ni. Oh, jangan kata skema, dia bukan niat nak nipu. Kita kata hak tak niat menipu, alhamdulillah. Yang tak niat nak menipu, bila orang maklumkan bahawa benda ni tak betul, tarik baliklah. Ni tidak, orang panggil berkerah lengan. Nak mempertahankan. Minta maaf je, kita atas dunia ni, mana ada orang tak bersalah. Sebagaimana dikatakan likul libni abdam khata'u. Setiap anak Adam tu ada kesalahan yang dia buat. Kalau kita tersalah cakap, salah kecek, salah kata, tarik balik. Orang terima tak terima, sekurang-kurangnya kita dah tarik balik. Payah juga manusia ni, dia panggil zaman troll ni, dia tak mau terima, dia nak pukul orang ya. Kalau boleh jangan tarik balik kalau boleh. Maka puak yang mendahului as-sabiqun dalam mengerjakan kebaikan di dunia, dan kerana itu mereka akan mendahului mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak, mereka akan dapat kedudukan yang istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini menafsirkan ayat surah Ar-Rahman semalam. Apa ni? Waliman khafa maqama rabbih jannatan wa min dunihima jannatan. Ini ayat yang kita akan tafsir, kaitan di antara surah ini dengan surah mana? Dengan surah Ar-Rahman. Kepada orang-orang kafir yang meragukan tentang kebenaran Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa yang dibacakan kepada mereka itu ialah Al-Quran yang mulia. Ni tak mau terima lagi dia. Lebih lagi ketika turun ayat Quran ini kepada Quraisy. Quraisy dia faham, tak payah cari kamus. Dia boleh faham ayat yang dibaca. Kecuali dia pening kepala bila sebut tentang akhirat, sebab dia tak percaya. Allah Ta'ala menegaskan bahawa yang dibacakan pada mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang sentiasa memberi ajaran dan pimpinan, yang tersimpan dan terpelihara dalam kitab yang sebaik-baiknya. Dia panggil Lauhil Mahfuz, yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci. Al-Quran itu diturunkan dari Allah Rabbul Alamin. Surah ini diakhiri dengan menegaskan bahawa segala keterangan yang disebutkan itu adalah kebenaran yang diyakini. Oleh itu, ucaplah tasbih dengan memuji nama Tuhanmu yang maha besar kekuasaannya. Baik para jemaah sekalian, itu dia panggil muqaddimah intisari dalam pimpinan. Sekarang ni kita pergi kepada muqaddimah al-muharrar yang ringkas. Pelik ya, muqaddimah dia pendek ya dalam surah Al-Waqi'ah ini. Dia kata mawdu'atus surah, maqasidus surah. Objektif surah ini apa dia? Min ahammi maqasidis surah, isu penting yang besar dalam surah ini, apa dia? Taqrirul ba'thi wal jaza', nak menetapkan kebangkitan semula dan balasan. Setiap orang akan menerima balasan di akhirat. Yang baik. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Orang yang tak baik, na'udzubillah, dia akan terima apa yang dia buat. Wat tadhkiru biyaumil qiyamah, Allah peringatkan kepada kita tentang huru-hara hari kiamat. Wa bayanu aqsamin nasi fih, Allah nyatakan pembahagian manusia ada 3 kategori yang akan berlaku di akhirat. Kita telah berdoa kepada Allah Ta'ala, kita nak jadikan kami daripada minas sabiqin wa ashabil yamin. Kita kena minta besar-besar, minta ashab sabiqun. Kalau tak dapat itu, ashabil yamin. Baik. Mawdu'atis surah, susunan isu dalam surah ini yang bernombor. Mudah kita nak catat kan.
min ahammil mawdu'at allati ishtamalat 'alaiha surah. Awalan, yang pertama, at-tadhkiru biyaumil qiyamah, memperingatkan hari kiamat, tentang huru-hara hari kiamat. Wal hadisu an ahwaliha, Allah Ta'ala cerita tentang huru-hara dia. Wa bayanu asnafin nasi fi hadzal yaum, dan Allah nyatakan kategori manusia pada hari ini. Wa ma'ali kulli sinfin, dan ke mana hala tuju setiap kumpulan. Ashabul sabiqun ni, ashabul yamin kau ni, ashabul shimal kau ni, na'udzubillah. Thaniyan, yang kedua, al-hadithu an mazahiri qudratillahi azza wa jalla. Allah Ta'ala juga cerita kepada kita tentang beberapa ciri-ciri yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah azza wa jalla, wasa'ati rahmatihi, luahnya rahmat Allah, wa azimi fadlihi, agungnya limpah kurnia Allah azza wa jalla kepada hamba-hambanya. Salisan, yang ketiga, ta'kidu anna al-Qur'ana munazzalun min indillahi ta'ala, menguatkan bahawa Quran itu turun dari sisi Allah, bukan direka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan juga Nabi pergi belajar dengan siapa-siapa. Nabi tak membaca, tak menulis daripada awal lagi. Kenapa? Allah nak sekat supaya orang tak boleh nak tuduh. Dia kuat baca tu kaki buku. Tak ada kaki buku, tak ada kaki apa? Kaki buku. Dia memang tak membaca. Tujuan apa tak membaca? Allah nak sekat daripada kita duduk pening kepala, duk mikir nak buat tuduhan apa. Tak ada, tak boleh tuduh. Wa annahu ni'matun an'ama Allahu biha alaihim, dan Quran itu adalah merupakan nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada hamba-hamba dia melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yashkuruha wa kazzabu bima fiha, mereka tak syukur. Bukan sahaja tak syukur, mendustakan isi kandungan Al-Quran. Kita kata itulah kecelakaan yang berlaku. Rabi'an, yang keempat, zikru masyhadil ihtidar. Allah Ta'ala sebut juga kepada kita keadaan ketika nak mati. Sa'atul ihtidar, ketika nak mati. Wa nahnu aqrabu ilaihi, kan? Dia sebut ketika nyawa dihalkum, macam mana kita nak buat. Wa halil mutawaffaina, dan keadaan orang-orang yang mati itu dan bahagian mereka. Ada orang mati dengan husnul khatimah, bahagialah dia. Ada orang mati dengan su'al khatimah, celakalah dia, na'udzubillah. Wa aqibati kulli qismin, dan juga akhir kesudahan bagi setiap kumpulan yang merasai melalui proses kematian yang tersebut itu. Baik para pelajar sekalian, itulah di antara 4 perkara yang telah disebut dalam kandungan surah ini. Sekarang ni kita berpindah kepada munasabatul ayah, munasabatul surah. Munasabatuha lima qablaha. Apakah munasabah di antara kaitan surah Al-Waqiah dengan surah Ar-Rahman? Apa dia kaitan dua ni? Tattasilu hadhihi surah, berhubung kait surah ini dengan surah Ar-Rahman. Wa tata'akha, tengok dia sebut tattasilu wa tata'akha, makna bersaudara dia, panggil kita kata saudara kembar di antara Ar-Rahman dengan Al-Waqiah dari beberapa sudut. Awalan, anna fi kulli minas surataini, dua-dua surah ini Ar-Rahman dengan Al-Waqiah menyebut tentang sifat-sifat kejadian yang berlaku pada hari kiamat, dan juga menyebut sifat syurga dan sifat neraka. Satu. Dua, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rahman ahwal al-mujrimin, keadaan orang-orang mujrim, orang yang jahat di akhirat esok apa jadi. Dan Allah Ta'ala sebut juga wa ahwal al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa.
ha? Apa ni, bagi orang yang makhat apa ni, takut pada bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, wa bayyana awsaf, Allah Ta'ala nyatakan sifat-sifat azab orang duduk dalam neraka, dan sifat yang kedua bagi ahli-ahli syurga, apa sifat dia dalam surah Ar-Rahman. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Wa fi hadhihi surah aidan, dalam surah ni pula, ni surah Waqiah kita nak baca ni, Allah Ta'ala juga menyebut tentang ahwal yaum al-qiyamah, keadaan yang berlaku pada hari kiamat. Wa ahwal, pelajar-pelajar tengok, kalau dengan ha itu keadaan, kalau dengan ha ahwal itu huru hara. Bahasa Arab ni dia tukar satu huruf ya. Kadang-kadang tukar titik, lain makna dia. Ahwal keadaan, ahwal huru hara. Dan manusia terbagi kepada 3 kumpulan: ashabul yamin, ashabul shimal, was-sabiqun. Itu fatilka surah yang awal itu menunjukkan kepada rahmat Allah Ta'ala. Surah ini juga Allah Ta'ala nak zahirkan rahmat dia, kan? Mana semua pembahagian-pembahagian ni Allah Ta'ala nak tunjuk rahmat dia yang luas, bahawa 2 kumpulan yang baik, 1 kumpulan yang tak baik. Sentiasa kita tengok dalam surah yang lepas juga, Allah Ta'ala bagi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 7 kali untuk orang yang jahat. Maknanya neraka dia ada 7 pintu je, syurga pula ada 8 kali. 8 kali 2, 16 dia sebut. Dan syurga itu 8 pintu, menunjukkan bahawa rahmat Allah Ta'ala itu luas. Masya Allah. 2-1 dalam kumpulan ni, ashabul yamin, as-sabiqu. Yang ashabul shimal 1. Kaitan yang ketiga, zakara ta'ala fi suratul Rahman, dalam surah Ar-Rahman Allah Ta'ala sebut insyiqaq as-sama, langit terbelah, pecah langit. Wa zakara huna, dalam Al-Waqi'ah ni disebut rajjal ard, bumi bergoncang, beri tukarnya bumi lain bagi hari kiamat. Fa ka'anna surataini, seolah-olah nampak 2 surah ini banyak tajuk yang sama, dari sudut mauduknya sama, isunya sama, cuma susunan dia berbeza. Lakin dia panggil ma'a aqsid tartib, susunan berbeza. Maka disebut awal surah ini dengan akhir di surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman mari kamu akhir, hak ni mari dulu. Al-Waqi'ah start itu kiamat lalu dah. Dalam surah Ar-Rahman dia mula dengan Ar-Rahman, rahmat Allah Ta'ala dulu. Maka Allah Ta'ala mulakan surah Ar-Rahman dengan Ar-Rahman. Kemudian disebut tentang Al-Quran, kemudian matahari, kemudian bulan, kemudian As-Sabat, diciptakan manusia dengan jin daripada api, kemudian mari sifat hari kiamat, sifat neraka, sifat syurga. Itu dalam Ar-Rahman. Di sini dalam surah Al-Waqi'ah Allah Ta'ala mula dengan biwasfil qiyamati wa ahwaliha, dimula dengan cerita kiamat dan huru-hara hari kiamat. Huru-hara dulu, kemudian baru mari disebut tentang sifat syurga, sifat neraka, kejadian manusia, tumbuh-tumbuhan, air, api, bintang-bintang, allati lam yazkurha fir Rahman. Allah Ta'ala tak sebut benda itu dalam surah Ar-Rahman, tapi disebut dalam Al-Waqi'ah. Sebagaimana dalam surah Al-Waqi'ah ni tak sebut matahari dengan bulan. Kemudian Al-Quran, fakanat hadhihi surah kal muqabalah. Dan Waqi'ah ni macam cantuman kepada surah Ar-Rahman. Tak sebut sana, dia sebut sini. Isu dia satu, hari kiamat. Itu di antara 3 kaitan di antara 2 surah
Ar-Rahman dengan Al-Waqi'ah. Baik para pelajar sekarang ini kita berpindah kepada fadailuha. Kelebihan dia. Al-waridah fi sunnah, yang terdapat dalam hadis. Ada beberapa riwayat. Kita sebut kerana riwayat ni ada dalam kitab Tafsir Al-Munir. Siapa dia baca Al-Munir ada kitab ni, tapi Syekh Al-Munir rahimahullahu taala dia tidak takhrij hadis. Dia tak nyatakan darjah. Baik. Hadis yang pertama akhrajal Hafiz Abu Ya'la wa Ibnu Asakir dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan bahawa Nabi bersabda, "Man qara'a suratal Waqi'ah kullailailatin." Siapa dia baca surah Al-Waqi'ah setiap malam. Malam baca Waqi'ah. Lam tusibhu faqah abada. Dia tidak akan ditimpa kepapaan sama sekali. Tak apa-apa orang baca Waqi'ah setiap malam. Wa fi riwayatin fi kulli lailatin, pada setiap malam. Jadi hadis ini adik Ibnu Mas'ud yang kata tak apa-apa ni, apa darjat hadis? Darjat hadisnya apa dia? Darjat dianya, hadis ini diriwayat oleh selain daripada Abu Ya'la, Ibnu Asakir, Ibnu Sunni, Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala kata isnaduhu dha'ifun jiddan, terlalu lemah dia punya sanad. Dan bahkan As-Suyuti dalam Al-Jami' As-Saghir pun kata dhaif. Biasanya dalam Jami' As-Saghir Imam Suyuti ni dia lega dia punya hukum, tapi dia kata hak ni dhaif. Maka dha'afahu jam'un minal ulama. Ramai ulama mengatakan sanad dia tidak sahih, yang tak boleh nak berhujah dengan dia. Oh, dia kata tak boleh ke kalau saya nak berpegang nak baca alhamdulillah, ini Quran. Nak baca kita sekali dengan dia, tapi kita baca yang sahih. Nabi kita baca Al-Mul, dia baca juga Al-Sejadah. Itu ada riwayat. Cuma kalau kita nak berpegang dengan ni dengan sebab tak mau pakir, kita kata bacalah ayat Quran mana-mana pun insya-Allah tak pakir belaka. Satu riwayat. Riwayat yang kedua akhraj Ibnu Mardawai an Anasin an Rasulillahi ruwiya an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam surah Al-Waqi'ah suratul Ghina. Surah Waqi'ah ni surah kaya. Faqra'uha, bacalah kamu, wa 'allimuha auladakum, ajar anak-anak kamu. Wa akhrajad Dailami 'allimu nisa'akum suratal Waqi'ah, ajarlah kepada isteri-isteri kamu, anak-anak perempuan kamu surah Al-Waqi'ah fa innaha suratul Ghina. Karena surah ni surah kaya. Hadis ni pun dhaif. Hadis ni tidak sahih. Tak sahih. Yang ketiga ni, yang ni alhamdulillah, akhrajal Imam Ahmad an Jabir bin Samurah yaqul. Imam Ahmad meriwayat daripada Jabir bin Samurah, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salawatul khamsa. Nabi kita salat 5 waktu ni kanahwi min salatikum, macam solat kamu ni jugalah. Walakinnahu kana yukhaffif. Nabi kita dia tengok keadaan. Kadang-kadang dia panjang, kalau solat fardu dia ringankan, ringkaskan. Sebab Nabi kata belakang kamu ada orang tua, ada kanak-kanak, ada zawil hajah, orang yang terdesak nak cepat. Jangan panjang. Cumanya dalam riwayat ni kata apa? Wa kana yaqra'u fil fajri. Nabi kita baca pada solat fajar Al-Waqi'ah wa nahwiha minas suwar. Surah Al-Waqi'ah dan juga lain-lain daripada surah. Maknanya hadis ni Syekh Syuaib dalam takhrij Sunan Ahmad dia kata hasan ataupun sahih li ghairihi. Hak ni hak sahih. Tapi Nabi tak baca malam, dia baca pagi, subuh. Dia bercanggah hak tadi kulailatin, dia ni dia baca pagi. Kita kalau imam-imam kita ni bacalah pagi-pagi surah Al-Waqi'ah, gila-gilalah. Setengah tu imam tu dia lekat satu surah ya. Ada setengah orang tu dia baca surah Wadduha ya. Seumur hidup dia Wadduha subuh. Orang tahu dah. Kalau tukar Wadduha tu kena tanya, kau nak imam tukar surah hari ni. Siapa begitu? Jadi orang panggil jadi lekat.
Orang Kelantan kata gerak. Gerak siapa begitu sekali. Jadi hani takhrij Imam Muhammad Musa Ahmad dia kata sahih li ghairi ataupun hasan. Ialah hal ini satu. Ada lagi yang sahih? Ada juga. Yang keempat, akhrajat Tirmizi wa Ali bin Abbas. Imam Tirmizi riwayat daripada Ibnu Abbas, Sayyidina Abu Bakar pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qad shibta." Rasulullah naik uban dah. Ada uban atas kepala Nabi. Tak banyak uban dia. Dalam kitab Syama'il kata ada 21 ke berapa? Orang uban. Kalau kita ni kalau uban sikit boleh bilar tak? Kedai depo kita ni. Hai. Tak ada orang nak bilar dah banyak. Bilar 10 halik ni 30 halik ni. Nabi kita uban dia apa orang. Tapi orang nampak. Nabi comel. Rambut dia hitam bila uban nampak. Ya Rasulullah, nampak uban dah. Qala syayyabatni Hudun, yang mengubankan aku ni surah Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma yatasa'alun, Idza syamsu kuwirat. Sebab surah-surah ini menyebut tentang kiamat dan tanggungjawab. Hadis ini dalam Sahih Al-Jami' menilai sanad dia sebagai sahih. Yang terakhir kisah yang masyhur. Kisah yang masyhur. Apa dia yang masyhur ni? Tengok dalam kitabnya. Yang kelima, wa akhraja Tha'labi. Akhraja Tha'labi dan Ibnu Asakir dalam biodata Ibnu Mas'ud. Dia kata Ibnu Mas'ud sakit. Sakit yang membawa kepada kematian. Sayyidina Uthman mari ziarah dia. Dia tanya, "Ma tashtaki?" Mu sakit apa? Qala zunubi. Aku bimbang sakit aku ni dengan dosa-dosa aku. Hak lain tu kita tangguh belaka, tapi dosa ni takut. Sahabat Nabi bimbang dengan dosa dia nak mati. Subhanallah. Kita yang banyak dosa ni tak bimbang apa-apa. Tidur lena lalu makan. Allahu akbar. Uthman tanya, "Ma tashtahi?" Awak teringin nak apa? Kalau kita kan nak apple ke tak? Nak sate ke? Nak apa-apalah makanan. Qala rahmatu rabbi. Ya Rabb, aku nak sangat rahmat daripada Allah. Makan-makan tak mahu dah. Qal ala amru laka bi tabib. Boleh tak aku nak ambil doktor mari jumpa awak. Qala at-tabib amradani. Doktor lah menyakitkan aku ni. Banyak sangat ubat ni. Qal ala amru laka bi ata. Boleh tak aku nak bagi sumbangan pada awak. Dia kata la hajata li fi. Aku tak berajak apa-apa dah. Sumbangan apa orang nak mati? Kita kalau pergi ziarah tiada orang sakit nak mati tak sedap bawa duit banyak. Tak sedap bawa buah-buahan. Kita pergi doa kepada dia. Itu penting. Dia kata nak beli ubat, bagi duit. Qala yaqulun li banatika min ba'dik. Ibnu Mas'ud ni dia ada anak perempuan. Dia tak ada laki-laki. Dia tak apalah duit ni aku bagi untuk anak-anakmu lepas pada mati. Dia bertanya, "Akhtakhsha ala banatil faqr?" Mu bimbang anak-anak aku pakai ke? Dia kata tak ada takut. Sebab aku setiap malam aku suruh anak aku baca surah Al-Waqi'ah. Dia periwayatlah hadis tadi. Man qara'a, diriwayatkan Nabi kita kata, man qara'a surat Al-Waqi'ah. Siapa dia baca surah Waqi'ah setiap malam, lam tusibhu faqah abadan. Jadi hadis ni sama dengan hadis tadi lah. Cuma tambah cerita je. Ibnu Hajar dalam Futuhatul Rabbani dia kata gharib. Cerita ni riwayat dia pelik. Jadi semualah ulama-ulama lain kata hadis cerita-cerita ini tidak sahih. Habis tak bolehkah kita nak baca? Bacalah tapi biar ada ala bayyinatin. Bahawa yang kita duk pegang ni tidak sahih. Semalam sambil-sambil duk takhrij hadis ni kita tengok dalam internet. Mengembara dalam internet nak tengok kepahaman masyarakat tentang surah Al-Waqi'ah memang ramai. Surah Al-Waqi'ah ni, dia ajar kaifiat lagi. Kalau nak baca Waqi'ah untuk kaya kena baca pagi. Sebab apa? Sebab tadi hadis. Dia kata ada hadis tadi, Nabi kita baca subuh. Jadi macam sedekah subuh kali. Lepas subuh baca. Kaya ni. Habis nak kaya petang, baca petang pula.
3 kali sehari suruh baca. Macam-macam dia punya teori-teori yang dibuat. Kita kata asal hadis Ibnu Mas'ud pun tak sahih. Kamu pergi reka pula kaifiah nak mentashihkan dia. Bahkan dia kata dia tajribah. Oh, tajribah. Apa nak tajribah? Orang panggil pengalaman diri. Ada 4-5 tajribah dia bawa. Satu yang saya sempat baca semalam, seorang perempuan ni dia duk jaga ayah dia. Orang minta pun tak mau sebab nak khidmat pada ayah. Sampailah umur dia 35 tahun dah, dia bimbang datang, ayah aku tua dah, takut dia mati aku duk sorang. Tak ada anak, tak ada suami. Dia pun dia kata tak bimbang. Dia baca surah Waqiah. Ni mahal ni. Baca surah Waqiah, tak berapa hari mari kawan dia sebut, dia kata ya ada sahabat kita tu yang laki-laki tu nak dengan awak. Mari selalu nak jodoh pun boleh. Oh, dia cari dalam internet lah. Itu dia panggil hadisul internet. Tak, cerita dalam internet yang banyak. Jadi pengalaman-pengalaman kita pun tak tahu mari daripada mana. Mari daripada Waqiah ke mari daripada doa kita. Yang lain, wallahu alam. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ambil. Yang sahih-sahih, yang tak sahih itu kita belajar untuk kita dapat maklumat. Saya tak kata tak boleh baca surah Waqiah, baca surah Waqiah ni surah salah satu daripada surah Al-Quran, baca surah Yasin. Surah-surah lain yang kita duk beramal tu. Cuma kita nak tahu di mana kesandaran dia sehingga kita boleh sandarkan kepada cerita-cerita yang pelik-pelik. Wallahu alam. Tamatlah kisah kita, insya-Allah dalam siri yang akan datang kita akan mula ayat yang pertama sehingga ayat 9 mengikut tertib dalam tafsir saya ni lah. Kalau nak kira kenapa dia tak masuk lalu ya? Ayat yang ke-10 tu wa ashabus shimal, rupa-rupanya cerita lain tu. Ashabus shimal dia ada kumpulan yang tidak baik, kumpulan yang akan menyusahkan diri sendiri. Maka dia bagilah baiklah para pelajar sekalian, insya-Allah kita sambung dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.